والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kenyataan tak bergaul dan tak berhimpun mustahil dengan qadim, baru, azali. Kenyataan tak bergaul ini tak boleh bergaul, tak boleh bercampur, dan tak berhimpun, jadi tak boleh berhimpun. Gitu. Kenyataan kata tak bergaul, tak bercampur dan tak berhimpun. Tak bergaul tu mustahil, oleh mustahil. Tak bergaul dan tak berhimpun oleh benda mustahil. Tak boleh bergaul, tak boleh bercampur, tak boleh berhimpun oleh benda mustahil. Tak bergaul dengan qadim. Lalu itu. Tak boleh gaul dan campur benda mustahil dengan benda qadim. Nak campur duk tak boleh. Mustahil dan qadim tu. Maknanya nak mustahil nak kata qadim tak boleh. Tu benda qadim pun nak kata mustahil tak boleh. Tu. Baru dan baru. Tu atas tu jadi kiranya atas hazaf huruf ataf lah. Hazaf huruf ataf. Qadim dan baru. Jadi tak boleh bercampur mustahil dengan qadim. So tak boleh bercampur mustahil dengan baru. Mustahil nak panggil baru tak boleh. Azali dan azali di atas pendapat kata berlain di antara qadim dan azali itu. Adapun kata pendapat kata bersama makna tu dah nak kecek bakal masuk lagi qadim tu dah. Nah, ni kita tak boleh panggil azali tak boleh, panggil baru tak boleh, qadim tak boleh. Tu. Ini akhirnya ni pembahasan dalam kitab ni. Telah kita faham dah. Telah kita faham, lepas tu dah. Dah lagi, telah lagi, padahal lagi dah. Telah kita faham. Dan kita faham dah. Jadi, dah tu menunjuk atas makna mati dah. Lepas tu telah. Jadi, berulang-ulang pula lah. Berkapung. Telah kita faham dah. Telah kita faham dah. Atau telah kita faham. Jadi, berkali. Telah kita faham dah. Faham mana? Faham daripada bahasan yang telah lalu tu lah. Faham daripada bahasan dulu. Faham kecek orifannya dah. Kita faham dah, reti dah. Nampak dalam mata hati dah. Bahawa mustahil itu, perkara mustahil tu, kita faham dah, kata benda mustahil tu, ialah, bapaknya kiranya, ialah perkara hak dah. Tak ada. Mustahil ni perkara hak dah, perkara yang tak sungguh. Perkara yang tak sungguh. Dak tu dak sungguh. Maknanya perkara hak dak sungguh. Kita faham dah. Atau benda hak dak. Ikutlah perkara ke atau benda ke atau barang yang dak. Ikutlah. Moga hak ular. Perkara benda barang. Perkara hak dak, benda hak dak, barang yang dak. Kita faham dah. Tak sungguh. Tak sungguh benda mustahil tu. Apa makna kata perkara hak dak tu? Yakni perkara yang ternafi dirinya sendiri. Perkara yang ternafi dirinya, diri perkara tu ternafi sendiri. Sebut kata lemah, lemah ternafi sendiri. Tak ada. Lemah Tuhan. Lemah Tuhan ada tak? Tak ada. Sungguh tak? Tak. Sebut kata lemah Tuhan tu pakai ternafi diri sendiri dah. Dia tak ada benda.
Rekod kita ya panggil kata lemah tu duk nampak nak buat hukum. Tapi benda tu tak ada ternafi dirinya. Tulis betul ternafi sikit apa? Yakni masalan apabila kita kata lemah Tuhan, maka lemah itu perkara yang tidak ada dan tidak sungguh. Dan lemah itu ternafi dirinya dan tertidak sendirinya. Tu habis itu. Habis. Bila kita kata jirim, wajib bertempat. Wajib ambil tempat kosong dan ruang. Bila kata jirim, wajib bertempat. Kalau lagi kata jirim tak bertempat. Tak bertempat tu ke mana? Tak. Tak bertempat tu benda dak. Benda tak terima kata sungguh. Benda tentu dak. Lepas tu, tak bertempat tu ternapi dengan sendiri. Bila kata jirim, tak bertempat tu ternapi. Adapun hanya sungguh dan sabitnya bertempat. Itu kita kata. Katalah, apa makna ternapi dirinya? Ini tafsir makna ternapi diri tu. Tak bersabit dengan adanya ada perkara tu. Dan sungguh perkara tu. Tak bersabit. Tidak boleh kita kata, maksudnya gitu. Tak bersabit, yakni tidak boleh kita kata adanya. Itu mana tak bersabit dengan ada? Nak kata bila kata mustahil, dia tak bersabit dengan ada, tak bersabit dengan sungguh di mula lagi dah. Maksudnya tak bersabit dengan ada, yakni tidak boleh kita kata adanya. Nak kata ada tak boleh. Dan sungguh perkara tu. Nak kata sungguh tak boleh. Tu. Gana kata sungguh tak boleh. Tak apalah ada dia tak ada dia tu. Ada tu. Nak kata tak sabit tak ada. Pas sungguh tak sabit juga. Jo tak boleh. Pas kata amrul iktibari. Amrul iktibari apa? Amrul iktibari mana kau boleh sabit sungguh tu? Amrul iktibari iktizai. Iktibari iktizai. Ada lemah amrul iktibari juga. Tapi amrul iktibari iktirai. Dia tak ada benda. Dia tak ada pamik lagi. Sebab tu nak kata sungguh tak boleh. Nak kait dengan sungguh tak boleh. Sampai dengan sungguh tak boleh. Maksudnya amrul iktibari iktirai. Tu dah. Surul mustahilat, surul iktiraiyah ya. Iktiraiyah. Yatasawwaru hal aqlu indal hukmi biha ya. Maksud dalam benda yang adamun mutlak. Tak ada di mula lagi dah. Tak ada di mula lagi. Tu situ. Kamu kata apa? Kamu tak dibayar kata. Berarti antara sungguh dan amrul iktibari dulu. Lafaz amrul iktibari dan lafaz sungguh ni antara lafaz tu lagu mana? Umum khusus. Nampak tak? Antara subut dan amrul iktibari tu khusus. Umum khusus mutlak. Tiap-tiap benda sungguh ya amrul iktibari. Tapi tiap-tiap amrul iktibari nak kata sungguh tak boleh. Kerana ada juga amrul iktibari yang tak sungguh. Iaitu amrul iktibari iktirai. Tu. Nampak dah? Habis itu. Nampak? Boleh? Tu. Jadi umum. Kena tengok. Klik tengok semula. Kena klik tengok. Buat tanda sikit tak apa. Namun tak boleh kata pula sini. Sungguh. Betul sungguh dah. Sungguhnya tu. Kerana ia termasuk dalam amrun i'tibari ikhtira'i. Amrun i'tibari ikhtira'i.
yang direka-reka oleh akal jua. Yang direka-reka oleh akal jua. Bukan ada benda. Bukan ada benda. Dan bukan sungguh. Habis itu. Bukan ada benda dan bukan sungguh. Tu habis. Tak apa lagi ke ikut mari je. Nak hukum dah. Nak hukum. Apa kita kata? Berhimpun antara dua perkara yang berlawan ni. Benda apa ada berhimpun antara dua benda yang berlawan ni? Mustahil. Mustahil. Maka kita kata berhimpun antara berlawan ni. Duk kecek-kecek kata berhimpun tu ada sungguh tak berhimpun? Tak ada. Sungguh tak berhimpun tu. Tak sungguh. Tapi kan nak kecek kata berhimpun antara dua benda ni. Reka mari yang nak hukum kata dak tu ya. Faham tak? Berhimpun antara benda yang berlawan ni tu. Kita akal panggil tu. Reka mari untuk nak hukum kata tak. Tak. Padahal benda sungguh tak ada li. Berhimpun antara ijtimak tu. Tak ada benda. Tak sungguh mula dia dah. Apa tu dah? Sama tu juga. Habis itu. Nak cari tu berhimpun antara dua benda yang berlawan ni. Nak cari tempat ambil tak boleh. Nak cari tempat. Orang panggil apa? Nak cari apa? Muntazak minhu tak boleh. Tak boleh. Habis. Dah? Mana lagi? Bahawasanya apa nama? Sungguh sama sekali. Tak bersabit dengan ada dan tak bersabit dengan sungguh sama sekali. Dan atau pada dengan ada tu lah dah. Dan atau pada ada tu. Tak bersabit dengan adanya dan tak bersabit dengan sungguhnya. Sama sekali. Langsung. Tak bersabit mula lagi dah. Sekali-kali. Dengan tertentu pula dah. Dengan tertentu. Mesti. Apa dengan tertentu? Tak bersabit dengan tertentu. Tak lupa pada tak bersabit tu. Dengan tertentu. Apa makna dengan tertentu? Tu. Apa? Apa nak kata ni? Yakni tentu dah. Gitu buat tentu. Yakni tentu dah. Dan mesti dah. Bahawa tidak bersabit dengan ada dan sungguh. Itu dengan tentu makna itu. Tentu dah dan mesti dah bahawa tidak bersabit dengan ada dan sungguh. Habis. Tak nak payah nak lah. Sini ni. Habis itu. Kita main dah situ. Kata benda mustahil ni benda tak ada. Benda tak sungguh. Tak bersabit di mula lagi dah dengan ada. Tak bersabit di mula lagi dengan sungguh. Mustahil tu. Habis kat tu. Dan kita telah tahu dan faham dah. Tahu dah dan reti dah juga. Tahu dah dan faham dah juga. Apa juga? Seperti kita faham kata mustahil itu perkara yang tidak ada dan tidak sungguh lah. Itu juga. Juga ni kira juga dah. Juga ini seperti kita faham bahawa perkara mustahil itu perkara yang tidak ada. Perkara yang tidak ada dan tidak sungguh. Tak apalah sekali lalu gitu ya. Juga ni. Kita telah faham dan kita tahu dan faham dah juga bahawasanya yang qadim, yang baru, bahkan yang azali itu kesemuanya tak dapat tidaklah daripada perkara yang sabit dirinya. Tak? Hak ni lepas dah juga ni kata bahawasanya yang qadim, perkara yang qadim. Yang qadim, perkara yang qadim. Yang baru, dan perkara yang baru. Kita ngaji dah dulu. Sebut kata qadim, apa makna dia? Berlaku di atas pendapat yang berkata qadim azali itu hak tulah, tak renyah, mala awwalalahu. Wa unkana wujudiyan atau adamiyan.
Kalau berlaku atas pendapat awak kata berlain ni antara qadim dan azali, qadim tu kena kepada maujudul la awwala lahu. Azali tu kena ke la awwala lahu tu. Ingat rumah ibu dulu. Tu. Kita tahu dah kata yang qadim dan yang baru, benda baru ni apa? Maujudun ba'da adamin. Kalau berlaku atas pendapat tu. Maujudun ba'da adamin, lepas tu ada mutajaddidun ba'da adamin. Tu kira tak ada kalau orang yang baru hakiki ya, maujudun ba'da adamin, benda ada lepas pada tak ada. Dulu tak ada baru ada. Tu benda baru hakiki. Baru majazi mutajaddidun ba'da adamin, yang berdatang-datangi. Tu ya dulu. Kita ngaji dah. Jangan lupa lah. Bahkan yang azali tu, yang azali, bahkan dia kata bahkan mari ni atas pendapat hak berlain lah. Bahkan yang azali itu, bahkan perkara yang azali itu, ini atas pendapat yang berkata berlainan lah, berlainan antara qadim dan azali. Tu pendapat yang berkata berlainan qadim dan azali. Tak apalah, kita tahu dah kata 2-3 perkara tu khabarnya kesemuanya tiga-tiga tu ni iktibar salasah. Kedua tiga-tiga tu tak dapat, tidaklah, jadi mestilah daripada perkara yang sabit dirinya, diri perkara tu. Tak itu? Sabit, maksudnya sabit dan yang tetap dan sungguh dirinya, diri diri perkara tu. Benda yang sabit luar pada kharij ni, sabit. Benda qadim dia sabit diri dia. Tu. Benda baru pun dia sabit diri dia. Tu faham tu dah. Apa makna sabit diri? Taswir rupa sabit dirinya ni dengan bahawa ada perkara tu. Seperti zat Allah dan sifat-sifat ma'ani ke. Dah. Seperti zat Allah dan sifat ma'ani. Ini benda qadim yang qadim yang ada. Qadim yang ada. Tu. Kalau baru yang ada seperti langit bumi tu. Tu. Kena ada sabit benda. Atau sungguh perkara tu. Kalau tak ada pun sungguh. Seperti sifat salbiah Tuhan, itu qadim yang sungguh. Dah pecah patah, itu baru hak sungguh. Tu nampak tak? Dia kena sabit benda. Dia sabit benda. Tu faham. Kalau gitu besok terus tu pelajar tengoklah. Kalau begitu, bila tahu dah apabila kita tahu apa ni? Betul kalau kita. Jadi apabila kita tahu bahawa mustahil itu tak sabit dirinya. Dan qadim atau baru perkara yang sabit dirinya. Beza. Satu. Bila kita tahu dah kata benda mustahil itu tak sabit diri, dia tak ada dimula lagi benda tu. Tak sungguh dimula lagi. Dan juga benda hak qadim azali yang baru ni mesti kena sabit benda. Kalau begitu, bila kita kita capung dan termasuk mustahil, termasuk ni atau nampaknya atau pada kita kau tu dah. Bila kita kita capur dan bila termasuk mustahil tu. Mustahil dan termasuk mustahil tu termasuk dan tu di dalam perkara yang qadim ila akhiri tu. Bila kita capur, kita masuk. Benda mustahil dalam perkara yang qadim tu ila akhiri, isyarat ke berapa?
atau baru atau azali tu. Tu ila akhiri. Bila kita capur termasuk mustahil dalam perkara yang qadim ke, dalam perkara atau baru ke, dalam benda azali ke. Maksudnya bila kita kata mustahil itu qadim atau baru atau azali, mana makna gitu. Bila kita masuk lagu tu, bila gahau gitu, bila kita kata mustahil itu qadim, mustahil itu baru ke, mustahil itu azali ke. Bila gitu jawabnya maka besar mengaruk dan besar bergomong. Besar mengaruk. Besar mengaruk. Apa mengaruk ni merusak. Rusak besar. Mengaruk. Mengaruk. Jadi mengaruk lah kata duduk capur gitu ke. Dan besar bergomor. Gemor tu tidak gomor. Duk belaga, duk apa? Tu. Gomor tidak gomor. Dia tulis bahasa Melayu je bukan gomoro gitu. Dia kena tulis mana? Gomol. Gomol. Itu bergomol. Ada apa? Gomol. G-O-M-O-L. Gomol. Itu bergomor. Itu bergomor. Bukan gomor dengan ro itu dah. Di kampung kecil bergomor lah. Bergomol. Gerti bergomor. Bergelau. Apa nama lagi? Bergulak, ada tak? Bergulak, bergomol, bergeluk. Tu ialah tu, ialah lapar tu. Jadi dia orang panggil, itu bergomol tu dah. Jadi dia orang panggil, duk malah. Tu. Gomol, lagi kena gomol kan? Tu bergomol. Bergumpal, bergumpal. Bergupal, bergeluk, apa lagi? Bergulak, bergomol. Tu jelah tu. Tu bergomol dengan lam tu dah. Kalau nak tulis mula-mula kita nak tulis ke apa-apa dengan lam itu nama figura ni gomor. Gomor. Ada. Itu bergomol besar lah. Bergomol besar. Tak bergomol lagu mana? Allah Ta'ala itu kuasa lah. Kuasa. Bila lah Tuhan kuasa? Sedia kalau lagi dah. Lemah? Lemah bila? Sedia. Qadim? Sedia. Bergomor. Lemah dengan kuasa dia bergomor. Kawan nak. Dia jalan. Dia berlawan dua tu. Bila kata kuasa, dia tak lemah. Tiba-tiba dia lemah, dia kata mustahil juga. Jadi bergomor besar lah. Bergomor besar lah. Sebab apa besar mengaruk dan besar bergomor tu? Ni hilap pada besar mengaruk tu. Kerana berhimpun dua yang berlawanan. Kerana berhimpun oleh dua perkara yang berlawanan. Duk berhimpun oleh dua perkara yang berlawanan. Ini tu kaedah dah. Dia tak boleh berhimpun, mustahil. Benda yang berlawanan nak berhimpun dalam benda tular. Kayu tu panjang ketik, panak ketik dalam masa tular. Cari mari tengok. Masa tu panjang dan panak. Tu. Besar dan haluk dalam masa tular. Tu nak kata lagi. Tinggi rendah dalam masa tular. Dia berlawan dua benda tu. Dia berlawan. Bila berlawan tak boleh berhimpun. Tak boleh berhimpun benda yang berlawanan tu. Kita tengok. Tu. Kalau itu besar. Berhimpun dua perkara ni. Adik dan tu ialah jami anda dua tu. Tu. Putih tak putih. Mai capur lah tu. Pakai cek putih tak putih. Putih tak putih je ni. Putih tak putih. Hak tu kecek peja padahal nak ni maksudnya geno jadi kelabu ataupun geno jadi gelak ni. Misalnya kulit dia ni. Dia ni anu ni. Putih tak putih. Putih tak putih. Dia bukan berhimpun tu. Bila putih dia kata tak putih, dia tak berhimpun. Tapi kecek kata cak lain. Tapi memang putih, tapi tengok kali lagi bukan putih. Putih tak putih. Padahal cak lain. Cak lain, tapi kecek juga ya. Kecek juga padahal putih dan tak putih, tak boleh berhimpun lah orang tu. Bila
Bila kata putih, ya tak putih. Bila tak putih, putih tu dak. Ikut acak lain tapi kecek. Tu. Hitam tak hitam. Kenapa kalau ikut hitam tapi kita hitam, ya hitam manis. Patutnya hitam tak hitam ya. Tu. Lah. Bodoh tak bodoh ya. Tu. Bodoh tak bodoh. Tu kecek gitu kau anak bukan atau bodoh. Tidak kata no. Dia tak bodoh tu. Kalau kita bodoh tak bodoh tu. Dia tak bodoh. Tapi kalau kuai dia nampak sebagai bodoh. Bodoh tak bodoh ya ni. Dia tak bodoh. Tu. Habis itu. Karena berhimpun dua benda yang berlawan ni. Benda perkara pun berhimpun oleh dua perkara yang berlawanan. Tu sebab tu jadi besar mengarut tu. Besar gomong besar tu. Melawan tak qadir dengan mustahil. Cuba kira halusi molek ibarat-ibarat. Melawan. Tu. Iaitu apa dua benda yang berlawan ni? Nak winapok sini. Iaitu dua yang berlawanan tu sabit suatu dan ternafinya nafi suatu. Sabit suatu tu pada benda apa? Sebut tak sabit suatu tu pada benda qadim atau baru katalah. Dan ternafinya suatu tak sungguh ternafi ni tak sungguhnya nyonya suatu tu ternafi ya ternafi dirinya. Tu ternafi. Hak ni sabit pada apa? Dah mustahil. Kecek mudah-mudah kata mana sabit suatu dan ternafinya ni. Nak kata dengan simpulan yang apa? Dua yang berlawan iaitu sabit suatu dan ternafi. Yakni sungguh dan tak sungguh, ada dan tak ada. Senang gitu. Iaitu betul sabit suatu. Iaitu sungguh dan tak sungguh. Ada dan tak ada. Itu. Baik. Itu. Benda qadim, benda sungguh atau benda ada. Ada dan sungguh. Benda mustahil, benda tak sungguh dan tak ada. Ada benda. Tu. Jadi berlawan dua tu. Tu berlawan ni. Maka tetaplah mustahil tentu-tentu. Apabila berhimpun dua perkara yang berlawanan, tu maka. Ini apabila berhimpun dua perkara yang berlawanan, maka jadi apabila berhimpun dua perkara yang berlawanan lagu tu tak ni, maka tetaplah mustahil. Tetap mustahil. Tentu-tentu. Jelas-jelas. Cerak-cerak. Tetaplah mustahil cerak-cerak lagu tu. Dia berhimpun lagu tu. Tu. Faham tak? Jadi tentu mustahil. Tu. Faham tak? Bila berhimpun, tetaplah cerak dah kata mustahil. Maka bila berhimpun antara dua perkara yang berlawanan itu mustahil, maka segala perkara yang membawa kepada berhimpun tu akan mustahil. Benda apa mustahil, benda yang bawa pergi kepada benda tu pun jadi mustahil. Tu. Ada orang royak kata, atas bukit ni aku tembung satu pohon kayu, tinggi atik dan rendah atik. Pohon tu lah. Masa tu, pohon tu lah, tinggi dan rendah. Besar dan halus. Jangan royak kita di rumah. Ya kita di rumah. Kita percaya tak? Sebab apa? Sebab apa tak percaya? Tak boleh hadi. Sebab apa tak hadi? Dia berhimpun dua tu. Berhimpun apa? Lawan ni panjang tik mana tu. Panjang atik, panak atik. Halus atik, besar atik. Dia kata gitu, kita bahau ni. Dia kata, sungguh. Kau nak kata pergi dengan, kau nak pergi tengok sendiri.
Kau nak kereta lagi. Atau nak motor, kau jalan lagi. Herak. Berhimpun tu mustahil. Jalan lagi pun jadi mustahil. Mustahil sebab jalan lagi bawa pada mustahil. Jalan ni kira marinya jadi mustahil. Tak boleh jadi nak jalan lagi tengok benda tu. Kalau pergi tengok pun tak temu benda tu, temu benda lain. Benda tu tak boleh jadi dah. Tak boleh jadi pun nak jalan lagi benda tu. Tak boleh jadi pun nak jalan lagi pergi kepada benda tu. Herat tak? Kenapa nak membawa kepada hak mustahil menjadi mustahil? Mustahil. Nampak dah? Jadi sebab tu, bila kata berhimpun antara dua perkara yang berlawanan itu mustahil, benda yang membawa kepada berhimpun tu pun mustahil. Apa benda yang membawa kepada himpun tu? Campur antara mustahil dan qadim. Kerana campur antara mustahil dan qadim membawa kepada boleh himpun. Bila berhimpun mustahil, maka campur antara mustahil dan qadim pun mustahil. Faham tak? Nampak dah? Mustahil tu, qadim tu tak mustahil. Tapi bila kata qadim mustahil tu mustahil. Bila kata mustahil qadim mustahil. Faham tak? Bila kata mustahil qadim tu mustahil. Kenapa bila kata mustahil qadim bawa dia dicampur lagi tu? Fikir malah. Tu jelas-jelas. Tu. Ni apabila berhimpun dua perkara yang berlawanan, tulis. Tak tulis. Mustahil itu situ apa? Maka apabila berhimpun dua perkara yang berlawanan itu mustahil nascaya mustahil pula barang yang membawa kepada berhimpun itu. Barang yang membawa kepada berhimpun itu yaitu bercampur antara mustahil yang tidak ada dan tidak sungguh dengan qadim yang ada atau yang sungguh. Habis itu. Tak ya habis. Satu lagi mustahil pula. Allah yang kata mustahil itu qadim. Itu mustahil itu baru. Bila orang tanya mustahil itu benda baru ke sedia? Jawab kata tak baru, tak sedia. Lepas tu hurai molek tu. Maka orang yang kata mustahil qadim pun dia bukan kata lemah tu sedia. Dia kata tak lemah tu sedia. Tapi dia pergi hukum kata qadim. Padahal tak lemah tu bukan mustahil. Tak lemah tu apa? Istiharatul mustahil. Apalah waktu tu. Boleh kata qadim. Ya. Seperti berhimpun kudrat dengan lemah pada Allah Ta'ala dah. Berhimpun kudrat dengan makna sifat lah. Kudrat ni yakni dengan makna perkata tu. Tu. Seperti berhimpun kudrat dengan makna sifat. Iaitu sifat perkata tu. Kata lah. Sifat perkuasa. Sifat perkuasa berhimpun kudrat. Sifat perkuasa tu berhimpun dengan lemah. Sifat lemah. Berhimpun di mana? Pada zat Allah Ta'ala. Tu.
Jadi belawai tu. Nak kata mustahil kodim, tak boleh. Karena bila mustahil kodim, berarti lemah tu sedia. Lemah sedia. Bahawa puasa, puasa pun sedia. Kalau itu kok mana? Tu habis tidak. Lembang ngaruk. Gomosa. Lagi pula. Budak-budak pun tahu. Ni kita orang besar dah. Tua dah. Ni budak-budak pun tahu. Tahulah mana? Tahu bahawa butir ke kacang umpama basikal itu tidak boleh dibuat bubur. Tahu tak? Butir kacang tu lah. Ya sikal main kacang tu kan butir kacang sepuluh cacing dengan cicing tu. Butir kacang basikal, kacang main kacang tu. Kacang basikal. Pergi beli kacang, mek nak buat bubur. Budak pergi beli kacang mana? Hijah. Kacang hijau. Dia tak pergi beli kacang basikal. Dia tak beli kacang sikal. Butir kacang sikal tak beli. Sebab budak pun tahu bahawa butir ke kacang. Kacang umpama basikal tu. Kacang basikal tu tidak boleh dibuat bubur. Tak boleh buat bubur. Tak boleh buat bubur. Boleh buat bubur? Tak boleh. Tu. Sebab apa tidak boleh? Kerana tidak bergaul nyo butir kacang tu tak bergaul dengan lemak manis bekakah bubur tu. Tak bergaul dengan lemak manis bekakah bagi bubur tu. Tu bubur. Kakak bubur apa tak ada dengan sate dengan apanya. Dia tak boleh masuk gaul. Butir kacang sikal je besi. Dia besi, dia tak boleh gaul dengan lemak manis. Budak pun tahu. Begitu juga mustahil tu tak boleh buat kira untuk etika. Sebab apa? Dia tak boleh bercampur dengan kodim yang baru ni mula lagi dah. Kira ke apa? Mustahil orang tak buat kecek dah. Orang panggil orang tak buat kira etika dah. Lepas tu bercampur dengan. Tak boleh bercampur dengan kodim. Apa kira etika kodimnya orang ni? Tak itu. Tu je nak kiang ikut tu. Tu. Lemah tu. Letih. Udah kau tahu ni nak ngepek lah ni. Isyarat kepada nak seolah kata letih. Dua letih. Budak-budak pun tahu. Butir kacang sikal tak boleh buat bubur. Sebab dia tak gaul dengan lemak manis kakak bubur tu. Tu. Bila kecap benda kodim, bila kecap benda baru, bila kecap benda kodim, dia buat kira apa yang mustahil? Kira apa yang mustahil? Mana tak ada dimula, tak semua dimula lagi dah. Bila suruh misah benda kodim, orang tak misah dengan mustahil. Kita ngaji ni, cuba datangkan misal benda kodim. Lemah. Kita datang misal lemah Tuhan, buta Tuhan, tuli Tuhan itu. Tak datang mula lagi dah. So, beli kacang, kacang. Tu kacang tu banyak makna pula kacang tu dah. Kacang itu ya, Malaysia punya kacang. Bahasa dia pun kacang basikal. Tu kacang tu. Dah. Tu umpama basikal kecek, umpama basikal berarti bukan sikal saja ada kacang tu. Sudah. Tapi kecek, tapi golek nanti sikal lah nampak mudah kalau kecek. Padahal benda lagi kalau mutu ke apa semua pun. Tu. Umpama basikal tidak boleh dibuat bubur. Bubur kacang tu dah. Pendeknya, ni kesimpulan lah. Pendeknya pendek katanya Qadim azali hadis tu mestilah daripada perkara yang sekurang-kurangnya sungguh dirinya. Pendek-pendek yang malah kecek lah. Pendeknya Qadim, benda Qadim azali atau benda azali
hadis atau benda hadis, benda baru. Semua benda tu kita lepas takrif mari dah tu, qadim azali hadis tu mestilah daripada perkara yang sekurang-kurangnya perkara tu sungguh dirinya. Faham tak? Nak kata qadim ke, nak kata baru ke, sekurang-kurang benda tu sungguh. Faham tak? Tu. Sifat ma'ani, sifat salbiyah sungguh. Walaupun dia tak ada, tapi dia sungguh. Sifat ma'ani ada dan sungguh dah ada. Apa ada dia tak lagi. Sungguh lagi ada. Sifat ma'ani Allah Ta'ala tu. Tu daerah ilmu tu. Apa dah? Sifat salbiyah sungguh ya, tak ada. Pecah patah baru, tapi sungguh. Tak ada benda, sungguh. Langit bumi, sungguh, lagi ada. Kalau gitu, sekurang-kurangnya kena sungguh. Tak kira ada benda azali, benda baru. Sekurang-kurangnya kena duduk ditanggung sungguh. Sekurang-kurangnya duduk ditanggung sungguh tu sekurang-kurang. Nak tambah ada lagi pun, ikut tengok benda lah. Tapi sekurang-kurangnya tahap sungguh tu ada. Tahap sungguh tu. Itu sekurang-kurangnya sungguh dirinya. Faham Sahih? Sungguh benda. Apatah lagi nak kata ada. Tak? Kata jauh lagi. Kalau gitu wallahualam. Tak rok tu, tak rok dah tu. Kalau you rok, you kacet tu ni nak wuti dah ni kita je. Tak rok lah. Ada waktu buat bubur kat sini lah ni. Tu. Pendeknya qadim azali hadis tu mestilah daripada perkara yang sekurang-kurangnya sungguh dirinya betul lah dah. Allah alam ingat molek. Qada ini jua hamba menaruh ingatan di sini. Qada ni jo. Jadi orang seru kan. Jadi orang panggil mujo. Soalan kita ngaji hak ya apa? Pasal mujo. Ya buat tulis mari untuk kita jaga dan ingat. Kalau kita tulis, cari kitab mana lagi hak bahasa qaf. Cari mari. Bahasa qaf bab sifat benda mustahil, ilmu apa nama perkara yang kait dengan hukum akal ni. Tak temu lagi lah hak nak jumpa cari walaupun Arab sendiri pun. Dia akan bahas berkenaan dengan dengan sifat ya. Belum pernah nak bahas sifat je bahas hukum akal gitu-gitu ya. Tak ada risalah khas. Kita jauh je pun tak ada lagi. Tak ada. Masail ni jika cek masalah bahasa dia tak bahasa benda luar pada tu tada qadar ning jo qadar ning jua qadar ini jua hamba menaruh ingatan ni peringatan lah dan jaga Allah maksud tambih ni qadar ning jua hamba menaruh ingatan bukan zikrayat dak ingatan tu kena ke peringatan kena kepada jaga tambih Qadanin jelah hamba taruh ingatan. Yang ni taruh peringatan dan jagaan di sini pada kitab ini. Taruh qadanin jadilah menaruh tu kepada anak-anak hamba. Ini anak keturunan hamba tu lah. Anak-anak hamba tu anak cucu dia sendiri. Dan cucu cicit hamba. Tu hamba taruh kepada anak hamba. Takut anak hamba masa depan lagi dia tukar takir dengan mustahil qadim. Dan cucu cicit hamba pun lagu tu lah. Hingga berlapis-lapis. Sampai kiamat tu lah. Sampai kiamat. Pergi lagi. Paham ni. Kau faham ni dah. Taruh kepada cucu cicit hamba hingga berlapis-lapis. Dan juga, ini bukan sekadar anak hamba dah. Dan juga, jadi hamba menaruh ingatan juga kepada sekalian murid-murid hamba. Hamba menaruh ingatan juga kepada sekalian murid-murid hamba, anak-anak murid hamba sendiri pun takut dia mau keluar tubik pada ponok dah, takut tukar takir, tak ingat mari semabur mari. Tengok kitab ni. Dan anak-anak cucu mereka itu anak murid-murid hamba tu. Anak cucu dia tu pun sepatutnya lah. Kita ni maksud anak cucu dah ni. Anak cucu murid-murid dah. Tu dia. Di makian
demikian juga. Jadi seperti anak-anak Amor juga. Tu seperti Amor marah. Betul juga. Amor taruh ingat teh. Sebab po Amor usaha duk kaca tulis Wih, kena taruh peringatan di sini. Menaruh ingatan tu supaya ilah situ nampak. Taruh ingatan dan penjagaan tu supaya mereka itu anak cucu dan anak murid-murid tu nampak ke? Kerana mereka itu anak dan cucu dan anak murid-murid ni. Mereka ni supaya mereka itu boleh buat contoh lah dah contoh. Contoh. Tu. Mereka boleh buat contoh dan teladan. Boleh buat contoh dan teladan. Teladan ya. Jadi kira mari atau tafsir lah. Dua tu. Boleh buat contoh, boleh buat teladan. Boleh buat contoh, buat teladan. Setengah-setengah. Jadi akan setengah-setengah. Apa maksud di sini? Kecek malah. Boleh buat contoh dan teladan setengah-setengah. Maksudnya apa ni? Boleh buat contoh dan teladan setengah-setengah. Yakni akan setengah-setengah contoh daripada kitab ni. Maksud setengah-setengah. Jadi akan setengah-setengah contoh daripada kitab ni. Akan setengah-setengah contoh daripada kitab ini. Kitab Amor ni buat contoh 2, 3, 4, 5 ni perkara macam ni dah. Lepas tu boleh buat contoh. Akan setengah-setengah contoh daripada kitab ni. Ambil contoh tengok. Amor buat tu buat gini. Rumah ibu tak ibu tak. Macam-macam contoh lagi untuk nak nampak lagi. Maka kita tak ambil semua pun ambil setengah-setengah tak apa dah. Boleh buat contoh dan teladan akan setengah-setengah. Akan setengah-setengah. Buat contoh tu pada belajar ita jalan. Buat contoh pada belajar itar jalan itar. Ni apa itar? Ngintai-ngintai. Ngita jalan. Tu dah. Nak ngita jalan. Tu. Nak ngita jalan tu kena cari contoh juga. Ambil contoh mana? Ambil lah lagi tak ada setengah-setengah. Buat contoh ngita jalan, mengintaikan jalan, kerti jalan. Maksud jalan sini apa ni? Cara hendak mengerti itulah. Nanti. Belajar ita jalan mengambil pengertian. Belajar ngita jalan mengambil pengertian. Tulis pada mengambil pengertian tu. Yakni mengintai dan belajar akan cara-cara hendak mengerti dan ambil maksud dan pengertian. Habis itu. Jauh kita siap dah nak pelago makna subuh tu dengan makna apa? Alamu bimakna intifa'u, wujudu bimakna subuh tu. Orang panggil cara-cara tu kena tengok. Ambil maksud, ambil pengertian. Cara panggil ita jalan untuk nak ambil pengertian. Pengertian tu maksud tu lah. Pengertian yang terkandung di dalam beberapa ibarat-ibarat dan nas-nas ulama yang dahulu-dahulu. Tu sifat bagi pengertian. Pengertian yang terkandung di dalam beberapa ibarat-ibarat, beberapa cakapan-cakapan dan nas-nas. Ibarat dan nas ulama. Jadi kira itu lah. Ibarat ulama dan nas-nas ulama yang dulu-dulu. Ulama dulu-dulu. Kecek lagu ni apa maksud dia? Ulama ni kecek gini apa maksud dia? Ulama ni pula kecek lagu ni apa maksud dia? Kita kena ita jalan, kena reti maksud tu. Minta jalan, cari jalan untuk nak reti maksud tu. Lepas tu nak buat lana, kena minta jalan tu. Kena cari contoh. Cari contoh untuk nak ambil maksud. Bak ambil mana contoh? Ni mat sini tu setengah-setengah.
Ambil sini tengok-tengok. Cara nak cari contoh. Tu. Ulama kira habis. Tengok sifat perkata tu. Ulama kata dengan makna ismi. Ambil mana? Ulama Jawi kita. Dan pada Mekah dia kata dengan mana perkata tu ambil mana? Faham di mana? Faham di mana? Yo ada cara ambil tu. Bukan semata-mata kata gitu tu. Kita tak gaduh mula kita dah. Tak gaduh mula tak boleh. Kena usaha kita ngaji ni. Tu dah. Allah. Sako demo tu sako kita tak tengok sako ni. Tu sako ulama ni. Habis. Dan pada bina dan timbal time. Bukan timbul tu, timbul dia nak tulis wow. Sepohok dulu, depan lagi dia kecek timbul enggak tapi dia berwaw. Berarti timbul sini bukan noknya timbul, tak boleh baca timbul. Time. Timbang kita. Timbang. Dia bahasa sendiri pun dia boleh dua, timbal dan timbang. Dia boleh guna ngo dan boleh guna lam. Makna tulah dua tu. Dan pada bina dan time lagi. Dan ni atau mana nampak atau pada belajar tu lah. Pada belajar kita jalan. Boleh buat contoh dan teladan akan setengah-setengah daripada contoh kita ni. Buat contoh tu pada bina dan time lagi. Buat pertimbangan lagi. Time lagi. Bina lagi dan time lagi. Penerangan yang baik. Ini pada penerangan yang baik dan yang selamat. Buat bina dan buat time penerangan yang baik dan yang selamat. Bina dan time tu kepada awamin muslimin. Nak mengajar ke kampung sikit lagi. Time molek, bina molek keterangan yang baik-baik dan selamat. Bukan mengarut kata ikut say. Ya ikut say. Tak ada time dan bina molek tak penerangan yang baik dan selamat. Tu heran. Ustaz nak ikut say. Royak lagi. Allah, takut tu. Tak gitu tu. Orang kampung ni tak reti. Yang hot tak reti tak apalah. Tak apa yang hot tak reti tu lah apa. Apa yang muka kita tak reti yang pegang tu kita. Hot reti tak apalah. Hot reti yang boleh siku kita kelek. Boleh lutut kelek. Hot tak reti tu apa lah. Begitu kata hot tak reti tak apalah. Tak. Hot tak reti tu apalah. Kalau hot tak reti tu yang selera dengan sebab kita. Hak reti tak? Hak reti ni boleh siku tak? Tak kenal tu tak? Betul tu. Kenapa kata gitu? Beri yang baik dan yang selamat kepada awamin muslimin. Orang kampung, orang biasa. Hak tak mengaji mana tu? Mengaji sekadar nada kop sejik, beling dengar kop sejik. Gitu. Tak ada pegang kitab. Orang sebab kita ni tak ni. Orang-orang muslimin. Dan yang do'ef mereka itu muslimin. Orang yang do'ef daripada mereka itu. Ngajar mula. Tak apalah masalah mustahil kodim apa semua tu. Seolah kata kita kau ngajar tu tak maksud ngajar lagi tak apa. Tapi maklumat kita ada dah. Cara nak hurai tu ada dah. Projek kita ada dah. Tanpa masa bila nampak orang kampung tu apa cepat 20 lebih dah. Kau bicara kau naik rengkat dia tu. Ni lepas yang mustahil kodim dah. Klik tuang kawan tu wujud tidak bakau untuk tukar kaki misalnya. Mustahil kodim ni tak lagi. Dia kena buat sesuatu tu. Sekurang-kurangnya lebih baik hukum akal tu ya. Orang kampung tu. Begitu lebih kurang cara hukum akal. Tu.
Sebab tu dia pakai pitah lalu dah bila sebut kata wajib benda tentu sungguh. Tak terima kata tidak. Benda mustahil benda tentu tidak. Tak terima kata sungguh. Dah pergi kat tu. Mudah itu ya bagi demo. Mudah-mudahan dapat selamat mereka itu awam muslimin, dan yang doa-doa mereka itu hari itu dapat selamat pada dua negeri. Boleh selamat dua negeri. Mana dua negeri? Dunia dan akhirat. Selamat. Akhirat tu selamat lah. Dunia selamat lagi mana? Pegangan mereka betul. Tu kehidupan mereka tu betul, pegangan mereka betul di dunia ni. Tu kena. Lepas tu akhirat dapat balas yang besar. Dengan sebab pegang lagu tu. Tu selamat dua tu. Selamat dunia, selamat akhirat. Sekurang-kurangnya bila sebanyak-banyak sekurang-kurangnya mati tu boleh mengucap 25 syahadat. Mati itu selamat. Selamat. Akidah ya betul kan? Akidah ya betul. Dia tu kata ke mustahil kodim kau ni pegang ikut C tu. Kurang pula. Kerana pada masa ini telah timbul beberapa kucak kacir. Kata. Karena pada masa ni, masa mana? Masa musannah tu lah. Masa musannah tu lama lah. Kalau kira sungguh pada masa ni, pada yang sudah mengarang kitab ni tu pada tahun apa? 1392 Hijrah. Masa dia 1392 Hijrah. Berarti lah ni 1438. Lewat apa dah? 40 tahun lebih lah ni. 40 ni tahun. Saya tak anak lagi. Kita tak anak lagi. Yang mengarang kita ni. Itu. Tak anak lagi. Duk pucuk mana. Berarti orang hot day kitab ni berarti hot ngaji malam hari ni. Hot day dengan ayat dengan kitab ni dia kena umur 40 tahun. Barulah dia day. Matu pun day anak ya. Tak ada kenal lagi. Tak ada kenal lagi. Kita cucu cicit lah. Berarti lapis tu, lapis babaknya Sepanyol ke babome apa nama babome apa ni di apa kata di apa kuasa mak asik apa sing apa dia apa sing nabdu apa itu tu pok umur 40 lebih lah tu 50 je 50 je tu 50 ke atas. Yang membawa kepada telah timbul pada masa ni, pada masa dia, lepas tu masa kita lagi teruk lagi, masa dia tu telah timbul beberapa kucar kacil gitu kan sebenarnya kucar kacir ya roh lah kucar kacir bahasa Melayu pakai kacil gitu ya roh kucar kacir kucar kacir apa kucar kacir apa kucar kacir kacau bilau ialah tu kacau bilau bagi haru-haro, kelam kabuk. Tu macam tu maksud dulu. Ucap kaci, kacau bilau, kelam kabuk. Kelai kabuk, ucap kaci, selerok tabuk. Ikut. Tu je lagu tu maksud tu. Selerok tabuk ditabuk. Tu.
Kok sila mana berapa orang timur banyak kau selewat rabok kucak kacih. Wih, masalah ni kau tengok lagi, masa dia tengok dah. Masalah ni kau tengok lagi. Di berapa yang kucak kacih? Kucak kacih, maksud kucak kacih ni berselisihan lah, perselisihan yang banyak. Kucak kacih duk selisih yang membawa kepada saru, jadi saru. Saru. Saru ni apa? Bukan haru. Saru ni apa? Kesamaran, tak jelas, tak nyata, tu saru. Membawa kepada tak jelas, tak nyata, saru. Tu. Haru ni ikut kaca lah ni. Haru. Tidak haru, berkaca. Tu kucak kacih. Kucak kacih tu yang membawa kepada saru, tak jelas, tak nyata kesamaran dan salah gamuk mereka itu. Salah gamuk, itu salah gamuk dah. Apa salah gamuk? Salah boh, boh dah, boh. Itu. Salah gamuk ni salah kira, salah agak. Salah kira, salah agak. Maksud sekoannya tak betul lah maknanya. Salah gamuk ni. Salah gamuk ni sekok tak betul. Jadi kawan apa ni tapi tak kenal dengan sport sekok dak tu salah gamuk. Salah gamuk ni salah kira, salah agak. Salah agak orang ni. Bawa kepada jadi sekoan yang tak betul. Tak jelas kesamaran ikut orang jadi tukar takik. Allahu Akbar. Nah, saru dan salah gamuk tu pada buku agama, pada masalah agama. Tukar takik wih lah ni. Bab agama itu tukar takik. Kaca di dia. Lah ni tu duk atas ni. Gikut tu, gikut ni. Ada tu, anggota kaca wih. Timur banyak karo. Bawa pada jadi saru dan salah gamuk mereka itu. Orang awam tempat nyanyo. Kampung ni. Tempat nyanyo ya. Allah Akbar. Pada buku agama macam mana kau kata kucak kacih tu? Misalnya seperti mengeluarkan hukum-hukum yang tidak berketentuan dengan yang mana mazhab. Dia lalu mengeluarkan hukum-hukum yang tidak berketentuan dengan yang mana mazhab. Tak tahu hukum yang tak berketentuan, tak tentu dengan yang mana mazhab. Tak tahu kata mazhab apa. Mungkin campur. Catat ni. Tak tahu kata mari mana. Mazhab apa ni? Tu banyak juga lagi. Tak si mazhab dia kata. Padahal ya tu ambil mazhab orang mari campur-campur dia tu tak si mazhab. Kawan tak ada mazhab. Quran hadis ya kawan. Tak ada hadis ya mazhab kawan. Quran hadis. Tu. Lepas tu tanya. Tanya. Tu. Semaya meniat tak? Meniat. Nabi kata inna amal bin niat. Tu. Lepas tu kata apa lagi? Hak ada Quran hadis tak apalah. Tu. Ada satu kali Syekh apa nama? Syekh Albani. Datuk tu. Syekh Albani tu. Tengok daripada tokoh Wahabi jugalah. Dia pergi temu Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah taala di Syria. Dia duduk di Urdun ni, Jordan. Lepas tu dia pergi jumpa, tapi dia pergi juga dia duduk ngaji, duduk musim kat Suriah tu. Di Mas. Ya Syekh Albani ni dia rajin baca. Kata dia orang malah-malah dia rajin baca. Dia baca sendiri tak ada guru ni. Dia baca sendiri. Dia baca kitab tak dia tengok hadis, lebih lagi lebat hadis dia kaji. Dia pergi sama maktabah dalam negeri Dimasyq.
Suria tu, ya pergi hari-hari. Pagi pergi kulit gelap. Pagi pergi kulit gelap. Tengok hadis-hadis Nabi bakau-kau. Sengok dia pergi acak doa tu, sampai orang jaga. Maktabah tu biar nak kau jikah dia. Mung nak mari bila ikut mengadah ni nak koci. Nak kulit bila pun lah. Baca. Baca lagu tu. Sabar. Tahu ni pelakon hadis jadi tahu baca. Dia sebab tak ngaji, tak dapat lelaki cerita ilmu daripada syekh-syekh dah. Dia baca je. Dulu dia jahat kasut itu ya, kerjaan dia. Mesin upor jahat kasut gitu ya. Lepas tu dekat lepas pada tu mula nak temu ngaji. Tu baca. Yang alim khawarat syah sahahahu albani mana. Allah Musa. Hadis. Lepas tu lepas dah tu jadi orang timur tau. Jadi ngaji baca ni lebih lagi lebar hadis dia tahu. Lepas hadis ni orang ni riwayat gini. Hadis ni lepas tu mula nak pelakar dia sahih. Orang ni gini. Yang ni sikoh ni. Jadi tak sikoh ni mula pelakar. Lepas tu ada seorang laki-laki mari temu dia. Syekh, anta ni muhaddis ke? Dia. Syekh Albani kata, "Yo, saya muhaddis." Kalau gitu saya nak ngaji terima satu apa dia? Satu hadis daripada tuan Syekh. Saya nak terima satu sanad, satu hadis. Sampai kepada Rasulullah. Tu. Boleh tak? Dia kata boleh. Lepas tu dia kata budak ni kata, lepas tu itu terima selalu hadis. Apa satu hadis tak apa dah. Haddasana ke an masalah. Dia kata saya ni tak boleh kata itu saya kena makan kitab. Saya ni muhaddis kitab. Dia kata muhaddis kitab maknanya kena riwayat pun kitab-kitab ya. Muhaddis dengan makna kaji kitab. Gitu. Itu tak sih. Dia tu pun tak terima. Kerana guru tak ada tahu ngaji daripada siapa. Lepas tu bila budak tu kata, kalau gitu bila Syekh kata muhaddis kitab, saya nak riwayat kitab tak apa hadis. Jadi maksudnya hadis ni hadasannya ataupun daripada Syekh ni kita terima sanad daripada Syekh ni. Dia tak ada sanad. Syekh ni tak ada sanad. Dia tak ada mengaji dengan dia. Dia baca ya. Tapi ada juga yang mengaji dengan Syekh. Satu Syekh dalam kuasa tu pada masa tu. Tapi nyata kata Syekh tu pun bukan kata ia duk mulazamah dengan hadis. Okey, Syekh mulazamah hadis.
Syekh Albani tu datang jumpa dengan Syekh Muhammad Syekh Ramadan Buti, Syekh Buti lah. Tu. Rahimahullah taala. Jumpa Syekh Buti. Mau masuk temu Syekh Buti di rumah. Dia kata, Syekh, kamu datang hari ni nak bincang masalah sikit. Bincang masalah sikit. Lepas tu Syekh Ramadan kata, saudara datang untuk bincang masalah apa? Dia kata apa dia? Dia kata dia tu tak ada mazhab. Tu. Dan saya berkata bahawa mazhab itu tak wajib dan mazhab itu haram. Haram bermazhab. Saya kata apa dia? Saya kata gini, baik. Saya nak tanya dulu. Ni dalam bilik saya ni kitab banyak. Lepas tu saya nak tanya, kalau sekiranya ada duit 1,000 lah masalah. Ada duit tapi tak ingat ada kitab apa ada Allah Mazhabiyah. Syekh Ramadan Buti cerita benda ni. Dia kata ada duit banyak tu kita tetap 1,000. Lepas tu dia ni ada duit mana? Dia ni 1,000. Payah beli barang, dia ada duit, payah taruh duit mari ne boleh. Lepas tu bila siapa ne boleh, dia ambil duit tu pergi beli akan barang-barang buat nego. Nego cukup setahun. Dengan duit tadi tu. Adakah dia ni kena keluar zakat? Tu. Kena keluar zakat tu tak dengan duit tu. Duit hok boleh keluar zakat ni tu. Asalnya zakat ni kena sampai cukup tahun. Hold dia. Barulah wajib keluar. Ni dah ni kawan ada 200,000 masalah. Lepas tu kawan ni taruh main kapan yang boleh. Ambil lepas tu lepas boleh kena tu ambil 2,000 tu pergi barang nego. Lepas tu siapa ke cukup setahun tu dia kena keluar zakat tu dah. Dengan nego tu kan dengan duit tu kan. Lepas tu Syekh kata Syekh Ramadan kata minta pendapat hak tuan sendiri sebagai Tok Si Mazhab ni. Minta pendapat tuan sendiri. Dalam bilik saya, maktabah saya ni kitab segala hadis-hadis ada. Kitab tafsir ada, segala tafsir ada. Minta tuan tu rujuk kitab tu dan berfatwa sendiri. Tu. Jangan masuk dalam mazhab mana dah. Pendapat sendiri. Nak kata Tok Si Mazhab apa? Kena royak daripada Quran dan hadis. Itu hadis ada semua. Ambil pelaga tengok. Syekh mana pula? Ya tak lagi. Saudara, saya mari ni bukan tujuan ni. Tujuan ni ke mana pula? Tujuan ni. Lepas tu Syekh Ramadan kata lagi daripada tu mafhum daripada kata dia tu, dia kata saudara ni baca Quran dengan qiraat apa? Baca Quran qiraat apa? Lepas tu Albani kata saya baca qiraat hafaz. Tu qiraat hafaz. Lepas tu Syekh Ramadan kata, "Gana saudara tak akhi tak baca cukup 7 qiraat? Sebab semua 7 qiraat tu datang ada waris datang dari Nabi semua. Bila nak turut Nabi belakang, dia kena baca 7 qiraat lalulah. Nak turut Nabi semua kan? Bila turut Nabi baca ada waris 7 qiraat, nak baca 7 qiraat kan nak tentu dengan qiraat apa? Ramad Albani. Saya ni masa payah qiraat lain. Masa mudah qiraat hafaz dia kata. Pada qiraat hafaz. Lepas tu tak ada masa dia nak ngaji qiraat lain. Masa sedap qiraat hafaz, lepas tu masa suka dan masa tak ada masa dia untuk nak ngaji qiraat lain. Secara benar kata, gitulah orang yang bermazhab Syafi'i pun. Bukan dia tak say segala-gala pendapat. Bukan dia tak say segala hadis daripada Nabi. Tapi apa? Tak ada masa nak mengaji hal lain. Hak Syafi'i tu pun tak habis lagi ngaji. Lepas tu saudara nak pergi suruh dia tu pergi ambil pakar mazhab semua.
pakar semua lalu dah. Kau Syafi'i sendiri tu pun yang ngaji tak habis lagi. Senyap. Nak kata apa tak boleh masa tu. Ada kita Al-Madhabiyah tu Syiar Ramadan tu. Kita tengok. Tu situ. Tapi Syiar Ramadan ni ya tawaduk semua dan adab dia tinggi. Dalam kitab dia tak soreh nama. Dia tak ada seorang yang tak bermazhab datang berjumpa saya. Dia kata, dia tak sebut nama sama dia dalam kitab dia. Kata nak itiram juga. Tuel. Itiram tuel. Maksud dalam istilah ke apa dah. Adab dia. Tapi maksud situ ulama katanya maksud dia orang yang tak bermazhab itu pada masa tu ialah Syekh Albani ni. Karena dia pergi jumpa. Itulah kata. Lepas tu ni ikut sial ni. Kalau ni pun macam-macam. Rumah kita pun kaca. Mazhab, dia kata hukum yang tidak berketentuan dengan mana-mana mazhab. Hukum yang sifat bagi hukum. Hukum yang berlawanan, hukum-hukum itu berlawan dengan fatwa-fatwa ulama. Lawan fatwa ulama dulu. Ulama mana? Ulama yang dahulu. Dah berlawan dengan ulama dulu. Kalau hukum daripada fiqh mu'asarah sekalipun dia bersandar mazhab. Bersandar pendapat mazhab, dia bukan buat orang sendiri. Tu bersandar dengan fatwa ulama dulu juga untuk nak kiyah atas pendapat tu. Dia tak lari pada mazhab juga. Tu. Ni tak si mazhab mana-mana. Tak si mazhab mana-mana. Takut tu. Ada satu kitab di Makrat tapi tak ada lagi. At-Tamazzuk lah. Dah. Okey, Tamazzuk kan? Apa nama? Tamazhaba. Ya tamazhabu, tamazhub. Macam gitu. Kitab tasrif. Tamazhub. Ada kitab Syekh. Siapa? Mulai kita tapi tak ada beli lagi. Rasanya kenal sungguh mana penting kali ya, tapi sedap masa. Nanti itu sikit. Yang berlawanan hukum-hukum itu berlawanan dengan fatwa-fatwa ulama yang dahulu. Ulama dahulu yang telah fatwa mereka itu yang sifat bagi ulama tu. Ulama dulu yang telah fatwa mereka itu ulama dulu fatwa dengan suluhan yang insaf. Ulama dulu nak fatwa satu-satu, fatwa dengan suluhan, dengan pandangan, dengan tilikan yang insaf, yang bersikap adil, bersikap hati tengah, tu insaf. Bersikap simpati dia panggil. Sikap hati tengah. Tak sengit ke mana-mana. Cari di pen kelang lah dia panggil insaf ni. Tak ada sengit kata gilit nu nampak gitu. Hati ada insaf. Insaf. Memang Syafi'i pun. Ya insaf dah, dia bukan kata ya ta'assub apa semua. Bila ia datang mari, ia mengaji dah dengan Imam fiqh mazhab Imam Malik. Dia tahu dah segala cara-cara berhujjah dan cara berdalil oleh Imam Malik. Mungkin untuk guru dia. Dan dia ngaji pula dengan anak murid bagi Imam Hanafi di Iraq tu. Dia pula. Dia dua orang. Anak murid Imam Hanafi, dia tahu segala-gala hujjah Imam Hanafi. Lepas tu ambil pelagar lah. Dua ni pendapat ni. Nampaknya gini lagi ni. Sebab tu mazhab Syafi'i yang dikejak oleh kerana apa dia dapat lalu dua mazhab. Dapat dua mazhab. Sebab tu waktu mengis boleh. Jangan boleh. Hujjah ni, dalil ni nampak tak itu ni. Ya masing-masing ada dalil. Lepas tu bila mempelagar dalil, dalil yang paling nampak di sisi saya gini. Sebab tu mazhab Syafi'i nak melengkap habis. Hak ni dok pada ni, hak ni tak jadi rukun jadi. Hak jadi wajib. Kerana dalil yang kuat. Tapi hak ni tak tanggal sunat ya, masalah. Sunat jadi ni mazhab. Kerana pendapat hak ni kena kepada pendapat hak mazhab ni kadang-kadang. Kadang-kadang mazhab Malik benda tu masuk dalam benda wajib. Mengikut dalil hak Malik, tapi Syafi'i pelaga tengok dengan dalil hak Hanafi, tak kuat lagi. Dah hak sunat. Melengkapi habis. Insaf masalah. Pasal segala ulama lagu tu,
Kita tengok lagi kitab Majmu' tu. Sebab tu Imam Nawawi kata, sebab ni lah aku pilih mazhab Syafi'i lagi ni. Tak duduk tu. Kenapa? Syafi'i dia lalu banyak dah. Dia lalu banyak mazhab. Lepas tu dia tahu. Dia buat apa dengan insaf, dengan cara dia tu, dengan halusi. Sebab tu saya rasa tu sedap. Tu. Mazhab Syafi'i tu. Tapi apalah. Maka dia kata ulama dulu tu patut buat dengan insaf dah. Ita selamat kepada kaum bangsa mereka itu mengitai jat. Ita selamat, mengitai cari keselamatan. Mana gitu. Ita selamat mengitai cari keselamatan kepada bangsa mereka itu. Kepada anak bangsa. Terima kasih ulama dulu banyak tu. Ni duk caci ulama dulu pula. Ulama dulu pula. Apa saya tahu kenapa? Saya tahu tu tak apalah pada masa tu ulama tak ada banyak lagi. Kita orang tak mengarah lagi sebab tu ya timur dia tu. Dia bel lalu lah orang tak orang tak buat lagi. Dia kejap sedap. Saya amat pun tu masa tu ulama Jawi tak ada saya buat lagi. Orang tak mengaji mana tu. Buat ni je dia mengaji sebab tu dia bel demo ni. Nama timur tu. Cuba mai timur lah ni. Tak bebel ah. Yang enggak orang mengaji lah dah. Oh ya sudah. Kita orang panggil nak caci ulama dulu. Nak caci. Allah tahu kata kalau gitu sungguh baik kalau berkata gitu. Mengarah kita stay tak apa. Mengarah kita stay tak apa. Musulkan mengarah banyak supaya cek amat. Minta mengarah stay je orang kata tu. Mengarah kita stay lah. Aku nak tengok kata orang nak baca hak mula mana. Aku nak tengok kata orang nak baca hak mung tu lama mana. Bebel sangat kok. Maka dalih-dalih mung duk faham belaka dah hadis-hadis warga takik wisiat. Wak wikmah. Orang lain ni budak takik kok kita ulama dulu ya. Nak buat sendiri tak rasa. Kalau buat sendiri pun tak bebel seperti kita dulu. Tak bebel. Kita cara semaya banyak lah ni. Tapi musalli tu duk timur. Musalli tu kita jauhi buruk-buruk. Aku bawa jelas nampak, apa baca lah no. Tapi masa nak baca, masa nak ngaji. Dia tak sama yang dia buat tiap kan semi. Tiap barami. Tak boleh. Orang dulu. Barami lain. Nampak tak boleh. Kita orang doktor mana pun buat kitab baru. Berapa hari je kita tengok di Makrak. Bucu kitab buruk. Kitab macam tu. 20 geni ni. Macam tu apa. Tapi kitab orang dulu tak ada situ. Orang dulu dia mau beli-beli lah. Tok situ. Dia mau beli. Cari mek. Tapi doktor baru-baru ni. Tak situ. Tahun ni pun lagu tu. Tak pun nampak ada pula. Tak tu. Lepas tu hak adanya, hak kita dulu pun tobok baru, buat takik, molek, buat rupa comel. Hak tu laku pula jadi mahal tu. Yang mahal dengan kulit dia, dengan ketah dia. Padahal isi ulama dulu saja. Si ulama dulu. Tengok Syekh Said Fudah. Dia buat takik. Hak ulama dulu ya. Tapi yang memang isyarah. Takik pula. Jadi nampak kulit molek. Ingat dah yang buat cicir ulama dulu. Kali itu ulama dulu suluh keberkatan suku dah. Tehawi. Keramat dia suku dah. Saya dah mengarah musalli tu dengan jari-jari liling dia kata. Tengok malai tak ada liling jari dia tu pelita. Allah Taala menyatakan keramat dia tu suluh. Di jari tu cerah. Jari tu jadi pelita. Jari tu jadi cerah. Mengarah tak sampai kali liling. Jauh dah. Ada nama insaf dah. Ita selamat kepada kau bangsa mereka itu pada dua negeri, jadi dunia dan akhirat. Maka lafaz ulama tu dah. Lafaz ulama itu ialah bahasa Arab. Ulama tu jamak daripada alimun, ulama, bahasa Arab. Melayunya lafaz ulama tu. Melayu bagi lafaz ulama tu apa? Bahasa Melayu ke apa?
segala yang pandai-pandai dan yang tahu-tahu. Tu ulama. Ulama dia kata, apa ulama? Apa ulama? Ngerti tak ulama tu apa? Ulama tu bahasa Arab, bahasa Melayu yang pandai-pandai dan yang tahu-tahu. Tahu ke apa? Bukan tahu benda lain, tahu akan masalah dan benda bersangkut paut dengan agama. Yang tahu tu yakni yang tahu akan masalah dan benda yang bersangkut paut dengan agama. Tahu akan masalah dan benda yang bersangkut paut dengan agama. Demo tu tahu. Allah Akbar. Syekh Daud ni kalau tak dembe sungguh kerajaan Utsmaniyah tak gelarkan Ar-Rabbani dia. Kerajaan Utsmaniyah pada masa tu gelar Al-Alimur Rabbani, Al-Allam Ar-Rabbani. Jara-jara hok kerajaan Utsmaniyah nak gelar letak berikan gelar Ar-Rabbani tu di ulama. Lebih lagi ulama Jawi pada masa tu. Termasuk Syekh Daud Al-Fatani Jawi. Bukan sekadar gelar ni, we ngajar satu bucu pula dalam Masjid Haram pada masa tu. Kerajaan Utsmaniyah ya tiap-tiap orang yang mengajar dalam Masjid Haram ni kena dibenar oleh kerajaan Utsmaniyah pada masa tu. Lepas tu Syekh Daud dapat kebenaran untuk mengajar. Saya ingat orang panggil tiang tu, ada satu tiang yang Syekh Daud mula zaman mengajar panggil tiang Syekh Daud. Tiang Syekh Daud, tiang Syekh Daud. Tu. Orang mohon dulu lagi tahu ni tiang Syekh Daud, tiang Syekh Daud. Bila ni tu dia tu duduk sekian tahu. Tiang Syekh Daud muka situ Syekh Daud dia mengajar mu. Mengajar mu. Tu. Tak gitu kan. Syekh Ahmad sendiri pun siapa kalau ulama Azhar kan mengaku dah iktiraf. Kok kata mengarang satu bait di berapa bait Syekh pasal tepek di Masjid Al-Azhar tu. Sebelum dia nak klik. Dia panggil untuk kenali dia. Dia mau musik kata, Syekh Ahmad ni kedai sangat timu ulama besar di Mekah ni. Alim sangat ni. Pasal nak kenal tu wei macam mana. Hatta surat jemputan kepada Syekh Ahmad untuk naik ke Mesir. Nak berbincang masalah dengan ulama Azhar pada masa tu. Hatta nak Syekh Ahmad bawa ajak untuk kenali anak murid yang seorang. Awak awak pergi aku nak Mesir. Kenali. Tok kenali kata aku ni masa sapa ke Azhar. Hari mula-mula aku tengok pokok Syekh Bahar. Hari mula-mula aku reti dia mau bahar apa. Hari yang kedua aku berhenti. Hari yang ketiga aku reti tak dak tak. Hari yang keempat aku tak reti dah kata dia mau kecek po. Tak kenali aku tak reti dah kata dia mau kecek po. Bicara bahar beberapa hari sampai ke beberapa hari saya ingat ulama Azhar semua pada masa tu jadi mengaku dah iktiraf keilmuan bagi Syekh Ahmad. Jadi sakit-sakit. Belum nak klik dia tepek je tulis Syekh pula. Tuliskan ke satu kertas. Tak Syekh. Level lagi tu dia masih Azhar. Masa tu Syekh dia tu bila ulama Azhar lalu dia Syekh apa ni? Siapa dia tulis ni? Lalu seorang tak reti. Lalu seorang duk baca tengok. Tak reti maksud. Lalu seorang lagi apa murad tu syair ni? Apa murad? Tak reti seorang bicara-bicara ulama Azhar masa tu tak reti maksud syair ni. Dia tepek di itu. Di Azhar. Apa ni pakak bicara-bicara? Tak reti weh. Mak murad-murad. Tapi hatta surah kepada Empuk Mekah. Dalam Mekah surat ni minta nak tanya kata apa maksud pia ni syair ni. Bila surat tu sampai ke Mekah, orang Mekah tengok punya tahu. Ni tulisan ni tak ada orang lain dah. Tulisan gini Datuk tu. Datuk tu. Kau tanya Syekh Ahmad. Apa murad syair ni? Syekh Ahmad pun ambil kita hurai-huraikan syair tu. Hak dia tulis tu. Tiap-tiap bait tu keluarnya 14 ilmu. Mana tu tiap-tiap bait syair keluar 14 ilmu huraian tu bait kita. Baru tahu. Tu ilmuan dia. Yang ni main kau hak dulu. Tu. Kalau ni dia hak iktiraf. Di ulama dunia duk iktiraf tu.
kitab I'anatul Talibin tu pun tuan musannaf dia orang Mesir tapi dia duduk Mekah pada masa tu. Dia mengarang kitab I'anah sudah di Mekah. Lepas tu laki akhir bila sudah tu dia suruh Syekh Ahmad Takrir pula. Saya tengok. Ada kalau kitab I'anah hak sekolah dulu sebab ada hak saya di rumah tu. Di belakang tu ada takrir Syekh Ahmad bahasa Arab. Akan kitab I'anatul Talibin tu. Tu ulama dulu tu kita demo ada tilik ke jauh dah. Kita duk tupai tua lah ni, bukan tupai tua dia dah. Nak ayak wi. Taning tu Allah serami Mekah lah, gini. Bumi ulama. Tupai tua dia. Tupai tua dia tanya lu. Dia duk kedebeng. Wawi kita jadi ternama. Tanya tu. Tak kira dua datuk tu. Tu orang lepas pada tu tahu kami pula. Dia turun memang. Sebab tu kena kira molek anak kita nak kata apa? Yang pandai dan yang tahu-tahu. Maka orang-orang yang semacam ini patutkah kita tuhmah dengan karuk dan tak betul dan tak molek? Tuhmah ni apa? Tuduh, kata tuduh. Patutkah kita tuhmah, kita tuduh dengan karuk dan tak betul dan tak molek? Patut tak kita tuhmah dan kata karuk dengan yang mana? Tuhmah, tuduh kepada mereka itu orang-orang semacam ini. Orang balaning ni. Patut ke tak kita tuhmah tuduh kepada dengan karuk dan tak betul dan tak molek kepada mereka itu? Patut ke tak? Tanya situ dulu. Kira patut bodoh-bodoh kita dulu. Patut ke tak? Dan patutkah kita sengkau bahawa patutkah kita sengkau kata mereka itu ulama-ulama ni, patutkah kita sengkau kata mereka ni fatwa hukum yang tidak berdasar daripada Quran atau hadis? Kira bodoh-bodoh kita dulu. Patut tidak kita kata mereka ni fatwa hukum yang tidak berasal daripada Quran atau hadis? Ila akhir ni maksud apa? Atau ijma' atau qiyas. Betul tak? Patut tak demo ni fatwa hukum yang berasal dan tak berasal daripada Quran hadis? Patut tak kita kata mereka ni fatwa hukum ikut C, mudah kata. Patut tak? Kitab Musalli tu orang lain duk pakat tahqiq pula. Berjumpa hadis dalam Musalli tu tidak ada hadis yang berkaitan dengan halal dan haram, hukum-hukum, melainkan hadis hasan dan sahih. Ada juga tak beberapa hadis yang hadis dhaif tapi itu berkait dengan fadail amal dia. Padahal saya tak ada kata ni rawahu apa ni kita ya kot saya tak ada. Tapi hadis yang mampu dia ita jalan si ada. Bukan mengarut. Kek kot say. Itu ada tahqiq lah ni. 3 apa nama jamiah. Itu. Serong tu buat tahqiq. Ada doktor buat tahqiq, mo'o buat tahqiq. Tapi mereka ni pokok universiti yang orang duk tahqiq kita. Lepas tu mari CD buat tahqiq ni orang ponok bagi tahqiq dia panggil. Tu jadi itu sikitlah nampak kemas sikit muka orang kita dah sendiri dah tahu cara-cara. Tapi wala kulihan walaupun orang tahqiq sekalipun tak temu hadis dhaif. Dalam Musalli tu kalau temu salah dua pun kait dengan fadilah amalan. Tu tak apa. Faqad ittafaqal ulama'u ala jawazin amali bil ahadits dhaifati fi fadailil amal. Ittifaq siap dak Imam Nawawi sebut. Maka masalah fadilah tak apa. Habis itu dah tak patut kita kata gitu. Fatwa hukum yang tidak berasal daripada Quran atau hadis tidak akhiri. Fatwa hukum tu pihak suruh ke atau larang ke atau benar ke? Ikutlah. Fatwa aku pihak suruh ke atau pihak larang ke atau pihak benar ke masalah? Hukum ni pihak suruh. Hukum ni tu hal larang. Hukum ni benar masalah. Dan modok fatwa ikut si kan? Patutkah kita kata mereka fatwa ikut si? Maka pada fikiran hamba lah. Maksudnya kata maka pada fikiran hamba, mengikut fikiran hamba, mengikut pendapat hamba lah. Siapa-siapa yang tuhmah dan sengka begitu, siapa-siapa yang tuhmah dan tuduh
dan sengkor jahat begitu, tumbuh dan sengkor kepada mereka itu ulama-ulama tu. Pokok sengkor landing dah. Pada fikiran amanya, kalau sekiranya terkena kepada anak-anak cucu amah, maka mustahaklah kena pukul atau sebagainya. Katok mampu. Tak mampu kalau kena cucu kita dia kacau jodoh kita. Maka mustahaklah, patutlah, sesuailah kena pukul, katok atau sebagainya. Kalau kena anak cucu kita hak jadi tu mau katok lama ikut say gitu apa weh. Teh. Katok mampu. Tu mudah kan ni pendapat dia. Kalau anak umur lah, anak cucu umur lah, anak cucu umur sendiri. Pandai nak katok mampu. Ya dia kasar kok, dibaikkan kok. Tiko yang mari tu dah tok makin lotak. Dia duk atas bala. Duk ngaji-ngaji kalau dia mari dia. Mula nak ikut si kada dia pegang. Yang murih kok. Mula nak turun tangan tu kok. Lompat. Hok duk atas bala tu lompat turun pergi boleh ke bawah. Hok duk tepi tangga ada kecek dah. Ada kecek dah. Hok duk lompat turun pergi boleh. Jangan beda yang murih. Ada dia yang murih tu nanti dulu ngajar aja tengok dia tu. Oh yang murih tu ada tak nak jalan tu. Tak nak main, tak nak ngaji ke apa ke. Ngajar minta. Delu lagi lepas pada ngajar sudah tu. Kalau duduk ngita tu cek apa. Ingat oleh kalau ngita ngajar ngita. Sipe. Tu. Tapi dia jadi betul super pada MK agak ada ni nampak dia tegak-tegak cara dia nampak dia jadi nampak dia pongo-pongo. Ya pongo style itu ya. Tapi kalau dia baik orang kasih dia. Dia pongo dia cak tutur tu. Lepas tu lagi pula kalau benda tu kena dengan wakil, dia tak tekan dah. Bila kita tak kira biar-biar pun. Kalau kecek-kecek, dia duduk kanan. Lepas tu orang tu jawab klik mari. Jawab tak ada. Lepas tu jawab tu, kalau kena semua dengan dia, ada dia dah. Bukan kata kalau itu. Kena. Tak, bukan jawab. Bukan murid, bukan paling murid dia dah. Kalau dia kecek betul, duduk dia. Ada pun duduk dia. Jadi orang panggil, terima pada MK. Dia pun namanya tu. Ada ke anak murid apa siapa? Anak murid bagi anak murid dia duduk di Kedah sore. Masa tu duduk ngaji dengan dia di Mekah. Lepas tu klik-klik khabar-khabar kata tak ada mengajar dia duduk aneh walana. Tanah ikut rumah. Lepas tu dia naik ke Mekah juga dah ada lah. Ada tahu dia ambil kata dia tu nak mengajar pak tu klik tanah ya. Lepas tu bila sapa ke Mekah ada kata mung nang bopo tak ingat. Mung lanah boleh banyak ke? Dia kata tanah lanah tu boleh banyak ke no? Kata boleh banyak ke? Ya, tak ada banyak libat dah. Sepahong stay. Pokok ni sebiji. Sepahong tu boleh stay lah dah. Tak ada banyak ni. Sepahong stay. Mui Abu Nawas tu. Dah. Lagu tu. Jadi lagu tu kak. Ada seorang daripada anak murid dia cerita saya lah. Dia cerita kata dia tu duk pondok sikit tu dia tak mengaji dengan tolong orang lain, ngaji dengan ayah dia. Tu masa malam-malam orang duk tolong dengan pondok tolong dengan tolong tu akhir duk bertolong dengan tolong orang lain. Dia mau nak tolong aku tapi yang tu tidur. Dalam pondok.
Waktu panasu pada masa tu bapak yang panye tu duk ngita tengoklah cari cek malam-malam duk ngita jalan cek. Dia tak nak ngaji apa ya deh. Waktu temu ya ni. Temu ya tu. Temu dia. Waktu bapak yang tak tahu apa bapak yang gi. Oh ya dia ya. Udah tu dah ngaji. Tak ngaji. Lepas tu dia ni ayah panggil gi. Ayah dia panggil gi. Mu tak ngaji mana dah? Ada demo doyak mari kata mu tak nak ngaji mana? Tak nak ngaji biar-biar. Dia ni kata. Ayah saya ambil saya mari king ayah. Ayah saya ambil saya mari king ayah ya. Saya ngaji ayah saya ya. Dia tak nak king buat tu. Itu mung ni tak kata apa kak. Tak kata apa kak. Kena dia. Kena dia gitu ya. Tak kata apa dah. Tu. Maka pada fikiran hamba siapa-siapa yang tumoh dan sengkau begitu kepada mereka, kalau sekiranya terkena atas kena kepada anak cucu hamba, maka mustahaklah kena pukul atau sebagainya. Habis kat tu. Nampak sekolah tu dulu, tak nanya lebar dah. Malam dah katanya kau yang dikasihi ke semua orang-orang Islam itu percaya tu. Apa beza hal nafsiyah dan hal maknawiyah? Kedua, apa beza mustahil adat dan mustahil akal? Untuk penjelasan masih kurang faham lagi. 3, apa makna kalam ini? Siapa yang tidak faham hukum, siapa yang tak faham hukum akal, maka dia tidak akal. Apa makna kalam ini? Yang siapa yang tidak faham hukum akal, maka tidak ada akal. Bukan makna orang yang tak faham hukum akal tak ada akal. Maksud kalam ulamanya orang yang tidak ada hukum akal tu. Ialah orang yang tak berakal. Sebab bila orang tu berakal, dia mesti ada hukum akal. Keputusan yang dibuat oleh akal tu. Bukan kata tak faham. Begitu ni faham setengah-setengah tak lagi. Akal tu ada tapi kena faham molek tu ya. Faham istilah ulama tu. Adapun di hukum akal, semua manusia yang berakal tahu. Dan reti dengan cara daruri dah. Kerana hukum hak boleh atok kepala dia. Cuma hak ini pening-peningnya istilah. Istilah dia. Istihalah lah, mustahil lah, jaid, jawab, wujub, wajib. Jadi tukar lagi masalah istilah tu ya. Hadapan di hukum sendiri, semua orang yang berakal mesti tahu. Berarti hak ulama kata yang tidak ada akal, maksudnya orang yang tak ada hukum akal, maka tidak dinamakan akil. Tak berakal. Dia muka tak tahu. Bila sebut kata orang tu berakal, maka mesti dia tu ada hukum-hukum akal tu. Ego tu. Apa beza mustahil adat dan mustahil akal? Apa beza? Selepas dah mustahil adat, benda yang adat tidak boleh berlaku mengikut adat. Kerana dilalui oleh beberapa kali cuba sehingga tak boleh berlaku benda tu. Apa tip masalah? Apa kita tahu mustahil adat? Makan tak kenyang. Makan banyak tapi tak kenyang. Mustahil adat. Kerana dia baru cuba dah makan, dia kena penuh perut. Tak nak tak mana dah makan penuh perut kenyang. Makan sekali pingin tak cukup ni. 2 pingin tak rasa apa lagi. 3 pingin berapa boleh tu. 4 pingin rasa sapas ni dah. 5 pingin kenyang.
Makan banyak kenyek itu wajib adat. Adapun makan banyak tapi tak kenyek mustahil pada adat. Tu adat yang tak boleh hadir. Tu ada. Pada hukum akal Aro boleh dimakan 100 bingit. Tu yang tak boleh kenyek. Hau kat gimana? Makan 1 bingit tak hau kat ke mana? Perut bangsa tu tapi tak hau kat ke mana? Boleh hadir? Tu hukum akalnya. Tapi mengikut adat tak boleh benda tu. Maka hukum adat mustahil adat, hukum adat semua tu jadi harus pada akal yang sebenarnya. Wajib adat, mustahil adat tu hukum akal harus. Harus. Itu dah. Tu. Berarti benda menyalahi adat. Itulah macam-macam. Jadi karamatnya, jadi mukjizat ke, jadi apa ke, benda mustahil adat semua tu. Menyalahi adat semua tu. Tapi benda tu pasal harus pada akal. Nabi belah bulai tengok kira, tengok adat dia boleh buat. Mustahil pada adat nak boleh belah bulai. Tapi tu akal, boleh tu hendak oi. Sebab tu berlaku tu. Betul dah. Mustahil akal ni apa? Akal tak apa. Kata nak boleh ada. Akal tak nampak kata boleh ada, boleh sungguh. Betul dah. Kena faham pula tu mustahil akal dan mustahil adat ni. Mustahil adat maksud adalah harus akal je. Maksud adalah harus akal je. Betul orang Malaysia, orang kok Malay lama duk kecek mustahil adat tu, bukan mustahil akal. Saya tak percaya ni. Mustahil. Mustahil tu mustahil adat. Kita orang mengaji tak mustahil buah. Tak mustahil apa? Tak mustahil pada adat dan mengaji. Kenapa masalah. Dah. Faham pula tu. Masih kurang faham misal. Masih kurang faham. Tu kan fikir tengok beza antara tu. Apa beza hal nafsiyah dan hal maknawiyah? Hal nafsiyah, hal maknawiyah. Hal nafsiyah ni gimana? Dengan satu kerana. Gimana? Tidak kerana dengan satu kerana. Tidak dikerana dengan satu kerana. Beza sikit ya. Hal nafsiyah ghairu mu'allalatin bi'illatin. Adapun hal maknawiyah mu'allalatun bi'illatin. Faham betul mana? Tuhan ada. Tuhan ada. Sifat wujud tu. Sifat wujud tu apa? Sifat wujud tu apa benda? Mengikut satu pendapat, sifat wujud tu kena kepada hal. Ada pendapat orang berkata wujud tu sifat lah. Wujud tu sifat. Maka bila kata wujud tu sifat, adapun Abu Hasan Asy'ari dia kata wujud tu kena ke ainul mawjud. Diri benda sendiri dah. Abu Mas'ud Maturidi kata wujud tu kena ke sifat. Tapi sifat bangsa mana? Bukan sifat amr i'tibari, hal. Lepas dah kita ngaji. Hal dia. Lepas tu hal kan? Hal nafsiyah. Bagi zat. Hal nafsiyah. Apa makna hal nafsiyah? Bila ada zat, ada hal tu. Ia tak ada kait dengan kata ilat dengan sebab ada sifat lain tak. Faham tak dah? Bila ada zat, wujud. Bila ada zat, wujud. Bila zat dah, wujud dah. Zat dah, wujud dah. Ia tak kata sakak dah. Selama mana zat tu duk tunggu situ, wujud pun situlah. Tak berilat dengan ilah. Tak serupa dengan keadaan Tuhan kaunuhu tu. Keadaan Tuhan yang berkuasa, Tuhan juga. Di zat Tuhan tu. Tapi ia dikerana dengan sifat kudrat. Kalau ada kudrat, barulah ada kaunuhu qadiran. Allah iradat bahawa kaunuhu muridan.
dikeranakan dengan satu kerana, yaitulah ada sifat nawiyah, ada sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani. Ki ada sifat ma'ani, sebab tu ada ki hal ada tu. Sampai hal tu ki ada sifat ma'ani. Adapun hal nafsiyah tak kena ki ngapo. Tak ada ki po dak. Bila ada zat, hal dah tak ada ki dengan ada sifat tu sifat ni dah. Tak serupa dengan hal maknawiyah. Ya adanya ki ada sifat maknawiyah, sifat ma'ani. Itu beza sikit. Tengoklah dalam bahasa ilmu usuluddin qaul hal nafsiyah. Alright, insya-Allah jumpa malam ni. Kita kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa', wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina